Testing 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang sudah mendengar, komen sepatah dua, clear ke tidak? Clear atau tidak? Boleh komen sepatah mudah-mudahan sebelum saya mulakan. Clear tak? Kalau clear sebut sepatah clear. Ada rakan-rakan boleh tolong komen. Okey, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada kisah Yusuf dan orang yang bertanya. Sadaqallahul azim. Pada pagi ini saya akan berkongsi dengan saudara-saudari semua mengenai surah Yusuf dan apakah makna tafsir dan tadabbur. Dua perkataan yang sangat penting dalam interaksi dengan Al-Quran. Ia adalah dua proses yang tidak boleh dipisahkan agar kita menunaikan hak yang ada pada setiap kalimah dan pada setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketujuh daripada surah Yusuf tadi mengajar kita kisah Yusuf dan saudara-saudaranya telah disajikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penekanan kepada para pembacanya agar bertanya, mencetuskan pertanyaan dan persoalan dalam benak dan fikiran. Ayatun lis-sa'ilin, pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terkandung padanya ayat-ayat untuk orang-orang yang bertanya. Dahulu ketika surah Yusuf diturunkan, yang bertanya dan memerlukan jawapan, yang bertanya adalah Quraisy dan orang-orang Yahudi yang membantu Quraisy untuk mencabar Nabi SAW. Yahudi membantu Quraisy untuk mengemukakan soalan, iaitulah apakah pengetahuan kamu tentang hijrah Yaqub dan anak-anaknya ke bumi Mesir. Itu soalan kepada yang bertanya. Surah Yusuf pun diturunkan. Itulah as-sa'ilin berdasarkan waktu surah ini diturunkan. Adapun sekarang tidak ada sesiapa bertanya kepada kita pun tentang Yusuf alaihi salam. Lalu as-sa'ilin di sini tetap merujuk kepada kita, yang bertanya soalan. Memang tidak ada Yahudi ataupun orang-orang kafir sekarang barangkali yang bertanya dan mencabar kita agar beritahu kami tentang Yusuf. Tetapi as-sa'ilin di sini para ulama menyatakan boleh merujuk kepada pembaca surah Yusuf itu sendiri. Yang bertanya, yang penuh pertanyaan dan persoalan adalah pembaca surah Yusuf sendiri, iaitulah kita. Jadi ayat ini mengajar kita adab penting berinteraksi dengan surah Yusuf adalah mencetuskan persoalan. Setiap kali habis satu ayat, ayatun, hendaklah kamu mencetuskan soalan. Ini cara interaksi dengan Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri mendidik dan mengajar kita. Cumanya soalannya adalah, apakah soalan yang perlu dimunculkan? Maka saya mencadangkan agar berlakunya proses tafsir dan tadabbur. Tafsir dan tadabbur, maka hendaklah kita cetuskan dua soalan. Untuk mencapai tafsir dan untuk mencapai tadabbur, hendaklah kita mencetuskan dua soalan. Soalan yang pertama membantu proses tafsir, soalan kedua membantu proses tadabbur. Kedua-dua ini adalah tuntutan yang mesti dilakukan. Allah Ta'ala memerintahkan kedua-duanya ini dilakukan.
supaya kita tidak menjadikan Al-Quran mahjuran, iaitulah barang yang ditinggalkan di belakang. Kita tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada kalam Allah yang ditujukan kepada kita. Adapun soalan yang pertama adalah apakah makna ayat ini? Adapun soalan yang kedua, mengapakah ayat ini ditujukan kepada saya? Okey, boleh rakan-rakan, kawan-kawan semua ulang balik dua soalan tu dengan bertulis di ruangan komen supaya saya boleh memastikan anda benar-benar dapat mengaplikasikan ya ayatun lisailin ini ketika berinteraksi dengan surah Yusuf dan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, apa makna ayat ini? Yang kedua, mengapa ayat ini ditujukan kepada saya? Ya, what and why? Ya, apakah makna ayat ini? Ia membawa kepada tafsir, iaitulah memahami maksud yang tersurat. Adapun yang kedua, proses selepas mengetahui tafsir adalah mengapakah ayat ini ditujukan kepada saya? Maka dengan dua soalan ini, anda menunaikan hak yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Al-Quran untuk anda lakukan. Ya, kenapa penting proses yang pertama? Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka perlu diketahui apakah tafsiran ayat berkenaan. Ya, sekurang-kurangnya membaca terjemahan yang diiktiraf. Adapun yang kedua, iaitulah mengapakah ayat ini ditujukan kepada saya? Mengapakah Allah Ta'ala mentakdirkan saya bertemu dengan ayat ini? Ya, mengapakah ayat ini seolah-olah diturunkan kepada saya? Mengapakah ayat ini ditujukan kepada saya sebelum orang lain? Maka ini adalah proses untuk melakukan tadabbur. Kenapa tadabbur ini perlu dilakukan? Kerana ia perintah Allah. Ia adalah tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk kita melakukan tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih. Quran tidak diturunkan melainkan untuk tujuan kamu mengetahui tadabbur. Ya, melakukan tadabbur. Ia adalah satu perkara yang dituntut apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Ia tidak boleh dipisahkan daripada proses berinteraksi dengan Al-Quran selepas tafsir. Apakah ayat Allah yang memerintahkan kepada tadabbur? Ya, selain daripada ayat yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang Allah Ta'ala memerintahkan dengan cara yang menimbulkan ketakutan. Kadang-kadang tidak direct, kadang-kadang indirect Allah perintahkan tadabbur. Iaitulah dalam satu ayat yang sangat menggerunkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ayat ini sangat menggerunkan kerana memberikan dua pilihan. Sama ada kamu melakukan tadabbur atau kamu mempunyai hati yang dikunci. Yang merelakan hatinya terkunci, tidak dibiarkan cahaya daripada Al-Quran masuk ke dalam cawan hati kita. Tidak membiarkan cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati kita, akibat daripada pintu masuk itu ditutup. Ayat itu sangat menggerunkan kerana seperti tidak ada ruang ketiga. Sama ada kamu melakukan tadabbur atau sekiranya kamu tidak melakukan tadabbur, kamu sebenarnya sedang merelakan hati kamu terkunci. Wal'iyadhu billah. Ini kita kena risau. Iaitulah kita mampu membaca Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran kita adalah dalam keadaan hati kita terkunci, lalu tidak mendapat faedah daripada Al-Quran yang dibaca. Dan sekarang tuan-tuan, bagaimana contoh tafsir dan tadabbur kepada Al-Quran menerusi surah Yusuf? Ya, surah Yusuf. Surah Yusuf ini, line tak clear tu,
minta maaf banyak-banyak Okey. Surah Yusuf penuh dengan cerita. Dengan ilmu tafsir, kita akan tahu cerita apa yang berlaku kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu ilmu tafsir. Tetapi dengan tadabbur, kita akan meyakini kisah Yusuf dan saudara-saudaranya adalah kisah yang ditujukan kepada kita. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 118. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Yang bermaksud, seperti itulah telah berkata orang-orang sebelum mereka, sama seperti perkataan mereka, tashabahat qulubuhum. Hati mereka serupa sahaja. Ini adalah satu ayat daripada suratul Baqarah 118. Mengajar kita perkataan orang-orang dahulu dirakamkan Allah di dalam Al-Quran bukan sekadar untuk melaporkan apa yang orang-orang dahulu kata. Ayat 118 tadi mengajar kita adanya perkataan-perkataan kita sekarang, tahun 2020, di Malaysia yang mirip dengan ucapan orang dulu-dulu. Orang yang tidak belajar cerita sejarah, orang yang tidak belajar daripada cerita orang-orang daripada masa lampau di dalam Al-Quran, dia tidak akan menyadari rupa-rupanya ucapannya sama ada baik atau buruk, rupa-rupanya sudah pernah diungkapkan orang-orang terdahulu. Maka surah Yusuf penuh dengan ucapan. Surah Yusuf penuh dengan dialog. Orang yang memahami ayat 118 tadi akan memahami satu perkara, bahawasanya dalam kehidupan kita seharian, kita sentiasa terdedah kepada hati orang-orang terdahulu. Hati kita punyai kecenderungan. Allah Ta'ala mencipta hati. Allah Ta'ala maha mengetahui tentang prestasi hati manusia dari dahulu sampai sekarang. Manusia barangkali berubah bahasanya. Orang Asia tidak bercakap sebagaimana orang Eropah. Orang Eropah tidak bercakap sebagaimana orang Amerika. Kulit muka orang di India barangkali tidak sama dengan kulit muka orang di Jepun. Barangkali uruf ataupun adat orang Melayu tidak sama dengan adat orang-orang Cina. Ada banyak perbezaan dari kalangan manusia, tetapi Allah buat manusia, Allah bongkarkan satu perkara, hati sama sahaja. Sama ada mereka duduk di mana-mana muka bumi Allah, sama ada mereka duduk di mana-mana zaman dalam lipatan sejarah. Allah Ta'ala beritahu satu perkara, manusia boleh berubah, manusia boleh berbeza, apa sahaja zahiriah, luaran, tetapi hati mereka punyai banyak persamaan. Al-Quran menjelaskan ucapan-ucapan orang-orang terdahulu. Sama ada Yusuf atau saudara-saudara Yusuf, sama ada ucapan yang baik atau ucapan yang tidak baik. Allah Ta'ala sebut ucapan-ucapan itu dalam surah Yusuf bukan sekadar untuk melaporkan, bukan sekadar untuk menceritakan kisah orang-orang yang telah wafat. Kisah Al-Quran adalah kisah yang hidup. Bagaimana untuk menjadikan kisah Al-Quran kisah yang hidup? Iaitulah dengan meyakini bahawasanya ada barangkali yang sangat tinggi ucapan yang diungkapkan oleh Yusuf alaihissalam adalah ucapan yang pernah saya ucap. Ucapan yang diungkapkan oleh saudara-saudara Yusuf adalah ungkapan yang pernah saya ungkap. Perhatikan dengan teliti ungkapan-ungkapan mereka menerusi pembentangan Al-Quran, lalu kita akan dapat memahami hati budi watak-watak ini. Dan kita akan juga memahami adakah saya ada watak mereka. Allah memberikan peringatan agar kita tidak menjadi seperti saudara-saudara Yusuf yang telah dibongkarkan ungkapan-ungkapan mereka di awal surah Yusuf.
Baiklah. Mari kita ambil contoh ya daripada surah Yusuf bagaimana untuk lebih memahami tafsir dan tadabbur. Ya. Kita ambil contoh ayat yang keempat. Ya, saya tak akan bacakan ayat dan terjemahan sebab saya nak ringkaskan saya punya kuliah. Saya harap saudara-saudari ada Quran ya boleh untuk merujuk Quran. Kalau kita perhatikan ayat 4, apakah makna ayat ini? Tafsir. Maka ayat itu menjelaskan Yusuf alaihi salam telah bertanya kepada ayahnya tentang mimpi yang sedang dialami, yang telah dialami. Itu tafsir. Itu tafsir. Iaitulah Yusuf meluahkan mimpinya kepada ayahnya. Itu tafsir. Salah tafsir adalah ayahnya mendatangi Yusuf untuk bertanya. Itu salah tafsir. Kerana bukan ayah datang pada anak. Tafsir adalah anak datang pada ayah. Lalu meluahkan, mengutarakan apa yang dialami dalam mimpi. Itu tafsir. Tadabbur macam mana tadi? Tadabbur, mengapakah ayat ini ditujukan kepada saya? Ini menunjukkan ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada saya. Lalu kita tidak akan terus bergegas pergi kepada ayat 5. Ya, kerana soalan yang nombor 2 belum kita temui jawapan. Maka jangan membaca Al-Quran tergesa-gesa dan gopoh gapah. Kita hendaklah melakukan tadabbur selepas tafsir. Apakah itu tadabbur? Izinkan saya berkongsi apa yang disebut oleh seorang tabi'in besar yang juga salah seorang daripada mufassir. Beliau menjelaskan apa makna tadabbur walaupun tidak directly mendefinisikan tadabbur itu adalah sekian-sekian, tetapi ungkapan Hasan Basri ini ya yang dirakamkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengajar kita makna tadabbur, iaitulah soalan yang kedua. Mengapa ayat ini saya dijodohkan bertemu dengannya? Mengapakah ayat ini seolah-olah diturunkan kepada saya, mengenai saya dan bukan orang lain? Ya, asy'ur bi annal ayah ya muwajjihatul laka. Bab kata ulama ya, seolah-olah ayat itu diturunkan dan ditujukan kepada kamu. Iqra' al-Quran ka'annahu ya unzila alaik. Bacalah Al-Quran itu seperti ia diturunkan kepada kamu. Jangan gopoh gapah. Warattiril Qur'ana tartila. Baca Al-Quran perlahan-lahan. Kenapa kena baca Al-Quran perlahan-lahan? Ibnu Katsir menyebutkan agar berlakunya hak tadabbur. Ya, hak kepada tadabbur. Kalau orang yang tergesa-gesa, ya, dibimbangi beliau telah menghilangkan hak kepada ayat itu untuk ditadabburi. Barangkali dia orang Arab, dia faham apa makna ayat berkenaan. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran dan surah Yusuf, maksud utama, tujuan utama adalah untuk menjawab persoalan kedua. Jadi izinkan saya membacakan kenyataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Ya, kita tidak ada sebaik-baik guru dalam memahami makna tadabbur melainkan daripada generasi salaf ataupun generasi yang dididik oleh para sahabat dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan elok. Kalau siapa-siapa yang boleh tulis balik itu tulis balik. Hasan Basri kata, demi Allah, bukanlah tadabbur Al-Quran itu dengan menghafal huruf-hurufnya dan menghilangkan hududnya atau batasannya. Apa maksud menghilangkan batasannya? Iaitulah ayat-ayat Quran yang telah dibataskan atau telah dijadikan satu surah 110 ayat, satu surah, satu cerita yang panjang. Allah Ta'ala letak hudud, ada batas-batasnya, dia panggil ayat. Ya, surah ini dia ada batas-batasnya, dia satu ayat yang bergabung, dia ada noktahnya, noktah itu dipanggil hudud. Jadi orang yang menghilangkan hudud ini maksudnya dia seperti menggabung 3-4 ayat dalam satu bacaan. Maka demi Allah, bukanlah tadabbur terhadap Al-Quran itu dengan menghafal huruf-hurufnya dan menghilangkan hudud Al-Quran. Sehingga salah seorang di antara mereka berkata, aku telah membaca Al-Quran
namun Al-Quran itu tidak kelihatan pada perilakunya dan amalannya. Al-Quran itu tidak kelihatan pada perilakunya dan amalannya. Itulah tadabbur, tuan-tuan. Kesan Al-Quran kepada hati sehingga berlaku perubahan pada tindak tanduk, pemikiran dan kehidupan. Itulah tadabbur. Ya, tadabbur bukan mempunyai pengetahuan yang sangat banyak tentang tafsiran A, tafsiran B, tafsiran C kepada satu ayat. Kerana itu proses yang pertama. Adapun proses yang kedua, kadang kita tak mampu nak belik banyak tafsir, tetapi sampai kepada kita satu bentuk tafsiran sahaja. Barangkali kita daripada orang-orang yang hanya mampu membaca terjemahan. Jadi satu sudut pandang sahaja sampai kepada telinga kita, kepada fikiran kita. Tak apa. Ya, tak apa. Kuantiti kitab tafsir yang kamu baca tak penting. Asalkan satu tafsiran yang kamu ketahui, kamu terus pergi kepada proses yang kedua. Kamu sa'ilin, kamu menjawab persoalan yang kedua, iaitulah kenapa ayat ini ditujukan pada saya? Kenapa Allah menujukan ayat ini kepada saya? Agaknya Allah Ta'ala nak sampaikan apa kepada saya? Lalu kita merenung panjang, kesan kepada proses memerhatikan dengan mendalam, ya, meneliti ayat berkenaan adalah kita merasakan bahawasanya, ya, pada ayat berkenaan adanya ibrah ayat 111 surah Yusuf, adanya kaitan, adanya hubungan, ya, adanya pengajaran kepada kita. Ia bukan hanya Allah Ta'ala nak paparkan ucapan seorang yang sudah wafat namanya Yusuf alaihi salam, tetapi Allah Ta'ala sedang bertanya kepada kita, adakah kamu, ini contoh, ya, ini contoh tadabbur, adakah kamu seorang yang mudah didekati oleh anakmu? Adakah kamu seorang ayah yang mudah anak meluahkan isi hati kalaupun tidak mimpi? Itu contoh tadabbur. Lalu kesan daripada berfikir begitu, kita menjadi orang yang mengubah tindak tanduk seperti yang didefinisikan oleh Hasan Basri tadi. Al-Quran beri kesan pada perilakumu dan tindak tandukmu. Dan dalam kehidupan, kita bukan pegang satu watak. Ya, kita bukan hanya seorang hamba Allah yang memelihara solat subuh dan bertahajud tadi. Kita juga adalah seorang ayah. Anak datang kepada kita, bertanya itu dan ini. Bagaimana agaknya respon kita kepada anak kita? Atau kita menjadi seorang ayah yang menutup ruang bicara, yang membunuh karakter anak, yang tidak suka anak itu meluahkan isi hati kepada kita kerana kita sibuk dengan kerja dan kerja dan kerja. So, di mana hak ayat itu kepada kita? Jadi barangkali Allah Ta'ala mahu menegur kamu agar menjadi seorang ayah yang memberikan telinga setiap kali anak mendekati meluahkan isi hati. Kerana Ya'qub alaihi salam didekati oleh Yusuf pasti kerana baginda Ya'qub alaihi salam seorang yang sangat memberikan telinga kepada Yusuf dan seluruh anak-anaknya. Kalaulah Ya'qub alaihi salam itu seorang yang panas baran, ya, anak-anak tak akan mampu dekati, termasuk Yusuf alaihi salam. Itu contoh yang pertama, tafsir dan tadabbur. Yang kedua, kita ambil contoh ayat 8. Kalau rakan-rakan semua bilik ayat 8, tafsir ayat 8 adalah saudara-saudara Yusuf telah mengungkapkan Yusuf dan adiknya telah lebih dicintai oleh ayah mereka. Dan mereka menganggap ayah mereka telah melakukan satu judgement yang tidak betul. Tafsir adalah dengki saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tidak senang ayah memberi perhatian lebih kepada Yusuf dan adiknya berbanding saudara-saudara Yusuf. Itu tafsir. Itu tafsir. Kalau anda kata Yusuf dengki kepada saudara-saudaranya, itu salah tafsir. Itu salah tafsir. Tafsir adalah saudara-saudara Yusuf dengki, cemburu, hasad kepada kelebihan yang ada
kepada Yusuf kerana seringkali mendapat perhatian ayahnya. Ini ungkapan mereka, ya, bukan hakikat yang sebenar. Ya, mereka judge ayah mereka. Itu tafsir. Tadabbur bagaimana? Agaknya kenapa ayat ini ditujukan kepada saya? Kerana barangkali kamu, wahai pembaca ayat 8, ada penyakit hasad dengki. Tidak senang ada orang mendapat perhatian. Lalu kamu berusaha untuk menarik perhatian orang kepada kamu, beralih kepada kamu. Kamu hidup dengan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Dia dapat perhatian, saya tak dapat perhatian. Saya akan buat apa cara untuk menarik perhatian orang kepadanya, beralih kepada saya. Itu tadabbur. Lalu kesan kepada kehidupan seperti yang diungkapkan oleh Hasan Basri tadi adalah, ya, saya hidup tidak boleh, ya, hidup untuk mencari, ya, redha manusia. Ya, hidup saya bukan untuk menarik perhatian manusia. Hidup saya yang penting adalah mencari redha Allah. Ya, bukan menarik perhatian orang kepada, ya, saya. Kerana menarik perhatian orang, suka orang beri perhatian, ya, suka orang memberikan perhatian, boleh mencetuskan kedengkian, boleh mencetuskan penyakit dalam hati. Maka berjaga-jaga dengan penyakit hati, ya, yang boleh dipelajari daripada ayat 8. Itu tadabbur. Tengok macam mana Al-Quran satu persatu menerusi persembahan kisah, membersihkan hati kita. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ayat-ayat Al-Quran apabila diturunkan oleh Allah, Allah Ta'ala tidak turunkan sekaligus, agar tujuannya dan Nabi ada masa yang mencukupi untuk melakukan tadabbur kepada para sahabat. Kalaulah Al-Quran itu turun gedebuk, ya, secara sekaligus, ya, bagaimana hak kepada Al-Quran, iaitulah tadabbur dapat dilakukan. Maka turun 10 ayat, turun 5 ayat, ya, bulan depan turun lagi 10 ayat, bulan depan turun lagi 10 ayat, yang tu jadi 23 tahun. Kenapa lambat sangat Quran turun? Sedangkan orang-orang Arab, orang yang fasih bahasa Arab, mereka kalau dibacakan 100 ayat sekalipun, mereka boleh hafal dengan pantas. Tidak menjadi kesulitan bagi mereka untuk faham dan hafal. Tetapi Allah Ta'ala mengajar kita, hikmah Al-Quran turun beransur-ansur dan sikit-sikit, agar Rasul sebagai pendidik dapat memberikan hak Al-Quran. Maksud Al-Quran diturunkan, iaitu bukan sekadar tilawah, iaitu membacakan, tetapi tadabbur. Dan tadabbur ini proses untuk mencapai kebersihan hati. Wa yuzakkihim. Jadi itu contoh yang kedua. Ya, mari kita lihat contoh yang ketiga. Kita baca ayat 20. Bila kita baca ayat 20, wa kanu fihi minaz zahidin. Tafsir ayat ini adalah kafilah dagang tidak melihat Yusuf penting bagi mereka. Lalu dijual Yusuf dengan harga yang murah. Mereka mahu cepat berlepas tangan daripada dikaitkan Yusuf dengan mereka. Mereka bergegas untuk Yusuf alaihi salam ini tidak menjadi milik mereka. Maka mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Itu tafsir. Tadabbur. Dalam hidup kita, ada tak kita memberikan harga murah kepada manusia di sekeliling kita? Ada tak bila kita memandang manusia-manusia tertentu, kita beri harga yang murah? Halah, dia ni cleaner je pun. Alah, dia ni jual goreng pisang je pun. Kita menghina manusia dalam fikiran kita. Kita tidak menganggap dia ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Ya, yang saya tiada barangkali. Walaupun dia cleaner, kita tidak tahu barangkali doanya lebih mustajab daripada kita. Kita memerlukan dia untuk mendoakan kita. Betapa kita boleh tergolong daripada minaz zahidin. Allah Ta'ala sebut minaz zahidin. Allah tidak hanya sebut kafilah tadi sahaja zahid. Allah Ta'ala sebut mereka daripada orang-orang yang zahid. Zahid di sini bermaksud, ya,
memandang orang lain seperti Yusuf dengan pandangan dia tak berguna sangat, kita lepaskan dia sahaja. Kalaulah kafilah-kafilah ini tahu siapa Yusuf di masa depan, atau telah sampai kepada kafilah ini mimpi Yusuf, pasti mereka tidak akan menjual Yusuf kerana dia penyelamat Mesir lagi 30 tahun. Satu insan yang sangat penting kepada kehidupan orang-orang Mesir dan Timur Tengah juga sebenarnya. Kita lihat pula contoh tafsir dan tadabbur pada ayat 28. Rakan-rakan semua baca ayat 28, lalu apa tafsir ayat 28? Ayat 28 menunjukkan ungkapan majikan Yusuf Al-Aziz yang mengatakan isterinya bersalah. Ini adalah rencana kamu, wahai isteriku. Dan rencana kamu sangatlah licik. Itu tafsir. Itu tafsir. Makna tersurat. Ya, di mana Al-Aziz telah bersetuju dengan pengadilan yang dibuat. Al-Aziz telah bersetuju bahawasanya Yusuf tidak bersalah, dan yang sebenarnya bersalah dengan bukti yang jelas adalah isterinya. Itu tafsir. Ya, kalau anda kata Al-Aziz telah membela isterinya dan telah menganggap Yusuf bersalah, itu salah tafsir. Itu bertentangan dengan ayat 28. Tapi tafsir adalah tafsir. Tadabbur bagaimana? Lalu tadabbur adalah bertanya, agaknya kenapa ayat ini Allah tujukan kepada saya sebelum orang lain? Kenapa ayat ini ditujukan kepada saya? Kerana barangkali dalam kehidupan seharian saya kerap sangat percaya dengan cepat apabila satu orang itu dituduh bersalah atau diaibkan dengan sesuatu pertuduhan. Satu orang diaibkan, satu orang dituduh dengan sekian-sekian pertuduhan, satu orang dimalukan, dan saya percaya. Sebenarnya kita tidak mengamalkan ayat 28. Walaupun ayat 28 dan ayat-ayat sebelumnya membabitkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi ia telah jadi ayat Quran. Ia bukan cerita sejarah yang Allah Ta'ala paparkan sekadar. Ia adalah ayat Quran, dan setiap ayat Quran adalah hudan linnas. Allah Ta'ala nak ajar sesuatu, maka tunaikan hak ayat itu, iaitulah fihi zikrukum, adanya peringatan kepada kamu. Betapa banyak dalam Al-Quran ucapan-ucapan mereka yang belum beriman, tetapi dijadikan ayat Quran sampai hari kiamat akan kekal. Kerana apa? Kerana padanya ada petunjuk. Usahkan ucapan manusia tidak beriman, ucapan binatang pun ada di dalam Al-Quran. Ya, dijadikan Allah ayat Al-Quran kalam Allah al-munazzal ala abdihi al-muta'abbad bitilawatihi al-mu'jiz. Kita tahu makna Quran tu apa? Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Lalu agaknya apa petunjuk ayat ini kepada saya? Petunjuknya, jangan kamu jadi orang yang zalim dalam menghukum seseorang. Kamu percaya kepada orang yang menuduh. Kamu tidak pun memberikan peluang kepada yang dituduh untuk membela diri. Kamu bias daripada awal. Al-Aziz bukan orang beriman, tetapi beliau telah bersetuju dengan pengadilan. Pengadilan telah ditegakkan dan bukti jelas. Cukup. Jangan jadi zalim dengan bukti terpampang depan mata dan kau ketepikan bukti berkenaan. Jadilah orang yang sentiasa matang. Ya, iaitulah sentiasa mempertimbangkan dengan teliti berita yang sampai ke telinga. Fatabayyanu, semak dulu, jangan cepat percaya. Surah An-Nur diturunkan Allah, antara tujuannya adalah mengajar para sahabat, mengajar kita semua agar jangan cepat percaya kepada al-ifk, berita fitnah. Kemudian kita ambil contoh yang keempat. Berapa contoh semua ustaz? 10 kot. Saya akan selesaikan kongsian ini dalam tempoh 1 jam. Pendek kata dalam 98 lah, insyaAllah.
Kita tengok ayat seterusnya, ayat 33. Saya lompat-lompat ni tuan-tuan sebab nak bagi contoh. Ayat 33, apa tafsirnya? Tafsir ayat 33 adalah Yusuf berdoa kepada Allah agar menyelamatkannya daripada godaan wanita-wanita Mesir dan godaan isteri Al-Aziz. Yusuf memohon kepada Allah agar melindungi tubuhnya dan imannya dengan dia diberikan Allah penjara. Kerana tidak ada tempat yang paling selamat bagi Yusuf waktu itu melainkan duduk dalam penjara. Beliau hidup lama dengan Al-Aziz. Beliau tahu cerita orang itu, orang ini termasuk mereka yang ditangkap kerana punyai masalah dengan orang-orang politik. Yusuf terdedah dengan kesemua ini. Jadi ada sebab beliau memohon kepada Allah agar dikurniakan kepadanya penjara. Ia lebih dicintai daripada menjadi pekerja dalam istana, yang mana kelak nanti wanita-wanita Mesir yang sudah menonton ketampanan dan keindahannya tidak senang duduk dan akan mengatur pelbagai rencana untuk menggodanya sebagaimana dia digoda oleh isteri Al-Aziz. Itu tafsir. Ada ilmu munasabah di situ, ya, ada ilmu makki madani di situ, dan barangkali ada ilmu qiraat di situ yang mendatangkan makna yang baru dengan qiraat yang baru. Ilmu tafsir. Tak boleh 2-3 tafsir belik, satu tafsir. Tak apa tuan-tuan. Tak apa. Tetapi hak yang paling penting juga adalah tadabbur. Agaknya kenapa ayat ini ditujukan kepada saya? Kerana barangkali saya hidup sangat suka dengan wanita-wanita yang tampil, ya, di dalam hidup saya dan berminat untuk mendekati saya. Dalam hidup kita, kita akan diuji Allah dengan wanita-wanita yang ramai yang tergoda dengan kita, sama ada kerana ketampanan wajah kita, atau kerana keilmuan yang Allah beri pada kita, atau kerana kekayaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, atau faktor-faktor tertentu yang menjadikan anda selebriti, yang menjadikan anda ikon. Antara yang banyak datang kepada anda adalah wanita-wanita. Jadi ayat ini memberikan kekuatan kepada lelaki dan kepada wanita. Lelaki yang diburu oleh wanita-wanita, wanita yang diburu oleh lelaki-lelaki. Kita akan dapat kekuatan untuk, ya, memohon pada Allah agar pelihara saya daripada godaan-godaan yang mana mereka ini akan menggoda saya dengan pelbagai kaedah-kaedah kaid. Falamma sami'at bimakrihinna, makar. Mereka ini punya rencana yang licik. Ya, inna kaidakunna. Kunna menunjukkan wanita-wanita Mesir, ya, licik dalam merencana sesuatu. Jadi nampak, ya, tafsir dan tadabbur. Bagaimana ayat ini, ya, memberikan kesan kepada perubahan tingkah laku kita. Mengubah cara kita memandang. Oh, ramainya wanita yang suka kepada saya. Oh, ramainya wanita yang bertanya soalan kepada saya. Kita jadi berubah cara kita memandang, iaitulah ini semua ujian Allah. Ini semua ujian Allah. Saya mesti ada kekuatan seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, bukan mendoakan agar Allah kurniakan penjara, itu terlalu tekstual. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah memohon perlindungan agar Allah kurniakan cara yang terbaik untuk mengelakkan. Yang bagi baik Yusuf waktu itu penjara, dan barangkali Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita bila diuji dengan godaan begini. Boleh nampak tuan-tuan, Kita ambil contoh yang seterusnya, yang kelima, ayat 37. Tafsir ayat ini adalah Yusuf berkata kepada dua orang rakannya dalam penjara, yang saya akan tafsirkan mimpi kalian sebelum makanan sampai. Itu satu bentuk tafsiran. Dia ada banyak tafsiran kepada ayat ini. Para ulama sentiasa yang melihat sesuatu ayat dari pelbagai bentuk kerana kayanya bahasa Arab ini. Okey, jadi satu bentuk tafsiran ayat ini adalah Yusuf, ya, berkata dia akan tafsirkan mimpi berkenaan sebelum makanan sampai. Itu tafsir. Itu tafsiran.
Dan dalam ayat yang sama, kita diperlihatkan Yusuf melakukan dakwah. Melakukan dakwah. Ini menunjukkan tafsir Yusuf melakukan dakwah kepada saudara-saudaranya dalam penjara dengan berkata, saya akan menjelaskan mimpi kalian sebelum makanan sampai, dan sebelum makanan sampai izinkan saya berkata sesuatu yang tidak ada kaitan dengan tafsiran mimpi. Tetapi nanti saya akan terangkan makna mimpi berkenaan. Just tunggu sekejap, ada sesuatu saya nak sampaikan, dan sesuatu itu adalah sesungguhnya saya telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah. Itu tafsir. Itu tafsir. Contoh salah tafsir adalah Yusuf hanya berkata, saya akan bercakap tentang tafsiran mimpi kalian sebelum makanan sampai. Itu je yang anda kata. Maka itu adalah tafsiran yang tidak sempurna. Itu tafsiran yang tidak sempurna, kerana tafsiran ayat 37 adalah bukan sekadar dia kata, aku akan beritahu sebelum makanan sampai. Bahkan dia melakukan dakwah. Itu tafsir. Itu tafsir. Tapi tadabbur, adakah saya dalam setiap ruang dan peluang melakukan dakwah kepada manusia? Adakah saya di setiap ruang yang Allah Ta'ala takdirkan saya didatangi oleh satu orang fulan bin fulan, saya didatangi oleh satu orang, ataupun saya dipertemukan dengan seseorang di bus stop, barangkali kita menunggu bas, barangkali kita terserempak dengan seseorang, yang barangkali duitnya tercicir, akibat daripada semua orang membeli barang-barang di pasar raya barangkali, kan? Pendek kata, kita ditakdirkan Allah terserempak dengan satu orang yang berhajat kepada kita sesuatu. Ataupun Allah Ta'ala takdirkan kita bertemu dengan seseorang. Ada tak kesungguhan dalam fikiran kita agar Allah beri hidayah kepada dia? Ada tak mindset, ya Allah, satu hari nanti berilah hidayah kepadanya dengan peranan saya? Dengan peranan saya. Maka kerana memikirkan begitulah Yusuf alaihi salam melakukan itu semua. Melakukan dakwah. Adakah kita punya cara pandang begitu kepada manusia di sekeliling kita? Atau kita hanya menganggap manusia-manusia ini hanyalah sekadar manusia yang hidup, mencari nafkah dan rezeki, dan kita tidak dipertanggungjawabkan untuk berdakwah kepada mereka? Itu tadabbur, tuan-tuan. Maka tidak ada seorang pun akan kita pinggirkan dalam kehidupan, kerana kita tahu setiap orang yang kita nampak depan mata adalah rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala nak bagi rezeki, iaitu pahala melakukan dakwah. Orang tu berubah, orang tu tak berubah, orang tu dengar, orang tu tak dengar. Itu nombor dua. Itu nombor dua, kerana dua orang banduan ini pun tidak diberitahu kesudahannya. Yang Allah Ta'ala beritahu kesungguhan dakwah Yusuf alaihi salam. Itu tafsir dan tadabbur. Kita ambil contoh yang ke-6. Kita cukupkan 10. Kita ambil ayat 47. Apakah tafsir ayat 47? Tafsir ayat 47 adalah Yusuf menjelaskan makna mimpi Raja Mesir. Dan beliau telah didatangi oleh bekas rakannya dalam penjara dahulu, yang dia mentafsirkan mimpi beliau. Dan kepadanya lah Yusuf minta pertolongan agar menyebut kesnya kepada Raja Mesir. Mungkin mereka sudah tidak langsung memandang Yusuf yang merengkuk dalam penjara. So please say something tentang saya kepada rajamu, kerana saya telah mentafsirkan mimpimu, maka do something kepada saya. Tetapi lelaki berkenaan telah diabaikan daripada melaporkan kepada raja. Syaitan telah melupakannya kepada permintaan Yusuf. Okey, yang penting tafsir ayat 47 adalah Yusuf mengemukakan pelan bertindak hasil daripada mimpi Raja Mesir yang telah diberitahu kepadanya. Itu tafsir ayat tu, iaitulah bercucuk tanam dengan bersungguh, dan jangan biarkan tangkai itu tercabut daripada gandum yang dituai. Itu tafsir. Kalau anda kata Yusuf diminta untuk mentafsirkan mimpi Raja Mesir, dan Yusuf berdiam diri kerana memendam perasaan, aku minta tolong kau dulu, dan kau sanggup untuk melupakan aku, lalu bertambahlah bertahun-tahun aku merengkuk dalam penjara,
Aku tak akan bermudah-mudahan kali ini menunaikan permintaanmu. Itu salah tafsir. Itu salah tafsir. Yusuf tidak berdiam diri apabila dikemukakan kepadanya Raja Mesir punya mimpi. Yusuf terus berkata, apakah makna mimpi berkenaan, dan Yusuf bergegas kepada pelan bertindak. Itu tafsir. Tetapi tadaburnya adalah, apa tadaburnya? Apa tadaburnya? Apa mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada saya? Maka salah satu daripada tadabur ayat ini adalah, adakah saya seorang yang suka membantu orang lain yang dalam kesusahan dan kesulitan meskipun mereka belum beriman? Adakah saya seorang yang apabila mengetahui ada bahaya nak datang kepada bukan sekadar fulan bin fulan, tetapi kepada sebuah negara yang majoritinya tidak beriman kepada Allah, adakah saya ada perasaan nak membantu? Atau saya tidak mahu membantu kerana mereka ni kafir belaka? Itu bukan akhlak Nabi Yusuf alaihi salam kepada non-Muslim. Akhlak Nabi Yusuf adalah, sesiapa pun yang memerlukan bantuan kerana ditimpa bahaya, saya perlu bergegas membantu dengan kapasiti saya yang mampu saya usahakan. Dan Yusuf dalam penjara, dia terbatas. Lalu apa yang mampu dia lakukan adalah menjelaskan makna mimpi berkenaan dan mencadangkan pelan bertindak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang beliau timba daripada majikannya dahulu Al-Aziz, yang juga barangkali Menteri Kewangan Mesir. Nampak tak tuan-tuan? Itu tadabbur. Jadilah kita lepas baca ayat yang ke-47, barangkali kita tak sambung ayat 48, kerana kita merasakan kita perlu melakukan apa yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebut. Apa Ibnu Mas'ud sebut? Kami adalah generasi yang bila dibacakan kepada kami 10 ayat, kami tak akan sambung lagi 10 ayat, melainkan kami akan cuba memahami 10 ayat berkenaan dan mengamalkannya. Ini adalah sikap generasi Al-Quran. Mereka tidak gopoh untuk menamatkan bacaan Al-Quran. Mereka bertanya satu perkara penting, adakah saya sudah mengamalkan ayat-ayat Allah yang saya baca? Setiap ayat Allah ada dua tuntutan, telah saya sebutkan tadi. Tuntutan yang pertama, apa makna ayat berkenaan kerana bahasa Arab. Yang kedua, bukan bahasa Arab itu sahaja yang nak diberitahu maknanya dalam bahasa Melayu. Yang nak dimahukan dari Al-Quran adalah kamu mengamalkan apa yang Al-Quran dalam bahasa Arab telah sampaikan. Jadi adakah kita orang yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia? Adakah saya seorang yang mudah memberikan tangan membantu sesiapa yang memerlukan bantuan? Adakah ringan tangan saya? Atau saya orang yang berkira-kira dan mengungkit itu, mengungkit ini? Kamu dulu tak tolong saya, macam mana saya nak tolong kamu? Itu bukan amalan kepada ayat 47, 46. Baik, kita ambil contoh yang ketujuh. Ayat yang ke-67. Ayat 67, apa tafsir ayat 67? Tafsir ayat 67 adalah Yaqub alaihi salam berpesan kepada anak-anak agar apabila masuk ke dalam Mesir, jangan masuk dari satu pintu, kamu bersebelas, mesti berpecah. Agar masuk dari pelbagai pintu kerana adanya bahaya seandainya kamu masuk berkumpulan besar pada satu pintu. Ayat ini tafsirannya adalah Yaqub alaihi salam bertawakal kepada Allah. Ini adalah tawakal Yaqub. Ini cara Yaqub bertawakal. Subhanallah. Iaitulah dengan memberitahu kepada anak-anaknya untuk mengelakkan bahaya. Orang-orang memandang kamu sebab kamu adalah keturunan yang mana Allah Ta'ala beri kehebatan kepada tubuh dan kepada rupa. Maka berjaga-jaga, janganlah masuk Mesir dengan satu pintu. Itu tafsir. Kalau anda kata mereka telah masuk menerusi satu pintu kerana itu yang dipesan oleh ayah mereka, itu salah tafsir. Itu tafsiran yang bercanggah dengan ayat berkenaan. Okey. Lalu apa tadabburnya? Apa tadabburnya? Tadabburnya adalah, kamu adakah bertawakal
dengan merancana strategi terlebih dahulu, memikirkan kaedah-kaedah untuk mengelakkan masalah berulang, mengelakkan bahaya datang, baru kamu menyerahkan segala natijah kepada Allah. Kamu tu ada tak merencana pelbagai strategi dan kaedah untuk mengelakkan bahaya datang? Ya, contoh bahaya adalah COVID-19. Dan kita perlu membeli barang di luar sana. Ada tak kita merancang strategi agar bahaya virus berkenaan daripada kena kepada tubuh kita? Atau kita tergolong daripada orang-orang yang berkata, kami takut Allah dan tak takut virus. Kami tawakal pada Allah, kami tidak tawakal pada virus. Jadi ini bukan orang yang tadabbur Quran. Orang yang tadabbur Quran, ayat 67, Quran beritahu cara bertawakal. Dan sirah Nabi sebaik-baik bukti dalam hal ini. Nabi apabila berhijrah ke Yathrib, Nabi menunjukkan erti tawakal. Kerana Nabi diturunkan ayat 867 ini. Bagaimana penting merencana strategi untuk mengelak bahaya datang. Sebab itulah sirah menghuraikan Al-Quran. Hadis menghuraikan Quran. Tindak tanduk Nabi menghuraikan Quran. Iaitulah Nabi merencana strategi dengan Abu Bakar As-Siddiq agar tidak ditimpa bahaya sepanjang perjalanan. Nabi keluar pada waktu orang tidur, Nabi bersembunyi di Gua Thur, Nabi, semua itu ada dalam sirah. Maka belajarlah sirah untuk lebih membantu tadabbur ayat-ayat seperti ini. Allahu Akbar. Okay, kita pergi kepada contoh yang ke-8 dalam tempoh 10 minit ini. Ayat 77. Ayat 77 tafsirannya adalah saudara-saudara Yusuf telah menuduh Yusuf yang mereka anggap sudah hilang daripada kehidupan mereka. Mereka berkata Yusuf ini pernah mencuri. Maka sebab itulah saudaranya mencuri. Dan Yusuf mendengar ucapan saudara-saudaranya yang tidak mengetahui itu adalah Yusuf, Al-Aziz Mesir, yang sedang membahagikan gandum kepada rakyat yang memerlukan. Dia mendengar, dia punyai kemarahan. Namun tafsiran ayat 77, Yusuf merahsiakan perasaan dalam hatinya yang tidak senang dengan ucapan saudara-saudaranya dan tidak menjelmakan perasaan tidak senang itu di wajahnya. Itu tafsir ayat tu. Kalau anda kata Yusuf menonjolkan kemarahannya, itu salah tafsir. Sebab Allah Ta'ala sebut dia merahsiakan perasaan tidak senang kepada ucapan berkenaan sehingga tidak disedari oleh saudara-saudaranya yang itu adalah orang yang dituduh, orang yang difitnah. Itu tafsir ayat berkenaan. Tadabbur ayat ini adalah, adakah saya seorang yang boleh merahsiakan kemarahan? Adakah saya seorang yang boleh mengelakkan daripada perasaan negatif dalam diri saya dikeluarkan dalam bentuk lisan? Kerana betapa banyak keburukan berlaku bila orang yang marah mula sebut sesuatu apa yang dia marah. Dia mula memberitahu satu dunia apa yang dia marah. Sedangkan dengan memberitahu begitu, ia tidak membaiki keadaan, bahkan memburukkan keadaan. Kadang dalam hidup, kita perlu berfikir 2-3 kali. Perlu tak sesuatu yang kurang senang sedang berlaku, kita bersuara membetulkan keadaan. Ada situasi kita kena bersuara, sebagaimana Yusuf bersuara bila difitnah oleh isteri Al-Aziz. Tetapi ada situasi kerana memikirkan ada cara lebih baik untuk mengubah. Ada cara lebih baik untuk mengubah saudara-saudara saya. Itu tafsir. Tetapi tadabbur, ada cara lebih baik untuk membaiki keadaan ini. Dan bukanlah satu kebaikan kalau saya sekadar mengeluh dan menzahirkan kemarahan saya kepada apa yang telah terjadi. Ada cara lebih baik.
Ada cara lebih baik. Lalu apabila anda mampu memikirkan ada cara lebih baik dan bukan caranya dengan terus direct berkata, Yusuf tidak mencuri wahai saudara-saudaraku, aku adalah Yusuf yang kau sebutkan tadi. Itu tidak membantu untuk keadaan mereka berubah menjadi kaukaban. Jadi tadaburnya adalah kita kena jadi orang yang beremosi bertempat. Tak semua tempat ya adalah kebaikan kalau kita luah kemarahan kita. Maka menahan marah adalah akhlak yang mesti diamalkan dalam kehidupan. Ia bukan mudah tuan-tuan. Ya, termasuklah yang bercakap ini pun, ia bukan mudah untuk menahan marah. Ia adalah ujian yang Allah Taala beri. Okey, ada lagi 2-3 minit. Ya, ada lagi 2-3 minit. Kita ambil contoh yang terakhir barangkali 92. Ayat 92, ya, di mana tafsir ayat ini adalah kalian tidak akan dicela hari ini wahai saudara-saudaraku. Allah Ta'ala mengampunkan kalian, insya-Allah saya akan mendoakan. Dialah yang maha memberi belas kasihan. Ya, ini tafsir. Kalau anda kata Yusuf ya menutup pintu kepada saudara-saudaranya, Yusuf memendam perasaan kepada saudara-saudaranya, Yusuf tidak memaafkan saudara-saudaranya, itu salah tafsir. Itu salah tafsir. Tafsir ayat ini adalah Yusuf berkata, kalian tidak akan dicela. Jangan rasa bersalah. Bahkan saya akan memohon pada Allah agar Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kalian kerana dia sangat memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang nak kembali kepadanya. Tuan-tuan tahu tak apa tadabbur ayat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana baginda, orang yang melakukan tadabbur, apabila baginda melafazkan ayat yang sama kepada penduduk Makkah. Apabila penduduk Makkah yang mana Rasulullah telah membuka kota ini pada 8 Hijrah, penduduk Makkah yang pernah belasah para sahabat, yang pernah bunuh para sahabat, yang pernah cerca dan maki sallallahu alaihi wasallam, rasa sangat bersalah. Nabi akan membalas apa yang mereka buat dahulu. Nabi tenangkan mereka dengan berkata apa yang Yusuf alaihi salam kata, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Nabi mengamalkan akhlak Nabi Yusuf. Nabi mengamalkan apa yang diturunkan kepada baginda. Kita bagaimana? Adakah mampu kita memaafkan? Adakah mampu kita melupakan mereka yang pernah melakukan kezaliman kepada kita apabila telah jelas mereka mahu berubah? Ya, apabila mereka mahu berubah, maka tutuplah diari lama, buka diari baru. Ini contoh antara tafsir dan tadabbur agar kita dapat menunaikan hak kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf ya tidak dapat untuk meraihkan persoalan-persoalan daripada saudara-saudari. Insya-Allah di masa yang mendatang saya akan respon kalau ada soalan. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.